A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insya-Allah, pada pagi ini kita akan membaca tafsiran ringkas muka surat 349 ataupun juga surah Al-Mu'minun daripada ayat 105 sehingga ayat 118. Jadi kita akan tengok insya-Allah dalam masa 20 minit, dalam masa 25 minit, lebih-lebih kurang insya-Allah kita akan membaca surah ini, membaca ayat pada muka surah ini, dan juga kita akan lihat apakah pengajaran apa yang boleh kita dapatlah daripada muka surat ini. Jadi sebelum daripada kita masuk surah An-Nur, insya-Allah pada hari esok lah kalau tidak ada masalah. Jadi kita akan lihat akhir surah ini, akhir surah Al-Mu'minun. Jadi surah Al-Mu'minun sekali lagi adalah surah daripada surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Dan di dalam ayat ini kita akan lihat sekali lagi dalam muka surah ini, sekali lagi kita akan dapat lihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendakwah yang mengajak kepada Islam dan mengajak masyarakat Mekah ni kepada Islam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ni memberi banyak motivasi kepada Nabi dan juga kepada para sahabat yang menjadi pendakwah lah pada masa tersebut, dan juga kepada kita lah untuk masa sekarang ini. Dan kita boleh nampak dengan jelas insya-Allah dalam surah ini pertembungan yang berlaku di antara Nabi SAW dan para sahabat melawan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik, orang yang tidak beriman pada masa tersebut. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ni, menaikkan semangat mereka supaya mereka ni terus menerus untuk menghadapi dakwah, menjalankan dakwah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Jadi ayat ini adalah sambungan daripada muka surat 348 semalam sebelum daripada ni. Jadi kita tengok bahawa apa ni Allah Subhanahu wa taala sebut yang terakhir semalam ialah mereka ni akan dimasukkan dalam neraka. Jadi Allah Taala sebut lagi kepada mereka dalam ayat 105 pada kali ini, iaitu bahawa sebenarnya semasa di atas dunia tu mereka telah dibacakan ayat-ayat ni kepada mereka. Maknanya telah diceritakan kepada mereka. Alam takun ayati tutla alaikum. Bukan ke ayat-ayat aku ni telah dibacakan kepada kamu. Fakuntum biha tukazibun, tapi kamu ni tetap juga, kamu tetap, Allah Ta'ala berkata kepada mereka ni, kamu tetap juga mendustai, mengatakan bahawa apa yang Nabi-Nabi sampaikan tu adalah tipu. Jadi kalau apa yang berlaku sekarang ni ialah lebih kurang jugalah kan, apabila orang-orang yang pendakwah, penyampai Islam ni mengatakan kepada orang-orang yang tidak mahu menerima ni, mereka akan katakan bahawa semua tu adalah tipu. Sama ada mereka kata ataupun dalam i'tiqad mereka ataupun dalam perasaan mereka, fakuntum biha tukazibun. Jadi Allah Taala ungkitkan balik kepada mereka semasa mereka di dunia. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Kemudian mereka berkata lagi, ni cerita lagi kan, gambaran dalam di hari akhirat dah kan, bila Allah Taala berdepan dengan mereka, mereka berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbana. Jadi mereka mengakuilah pada hari akhirat nanti bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan mereka. Wahai Tuhan kami, dia kata, mereka pun sebutkan sebab dia. Sebab kenapa mereka ni buat macam tu. Kenapa mereka ni jadi orang-orang yang mendustai itu. Lalu mereka kata apa? Ghalabat alaina syiqwatuna. Jadi mereka kata, mereka ni, dia kata, telah dikuasai oleh kejahatan. Maknanya mengaku salah lah mereka kan di atas masa mereka di atas dunia tu. Mereka kata bahawa kami ni mengaku salah lah, kami ni tertipu dengan dunia kami lah, dan macam-macam lagi. Mengikut ahli tafsir kata syiqwatuna tu maknanya
apa yang ada pada keliling mereka tu kami telah tak dapat elak lah, itu kami terpaksa buat lah, kami itu semua menyesal lah, gitu kan. Jadi kalau kita baca ayat ini, dia nampak sangat kan apa yang berlaku mungkin kan dalam mahkamah dunia pada hari ini kan. Kita akan selalu dengar kalau kita baca dalam cerita-cerita mahkamah tu, orang-orang yang bersalah ni akan minta maaf kan kepada hakim, dan minta kepada hakim tu supaya mengurangkan sikit denda ke, ataupun mengurangkan hukuman kat mereka kerana kami ni ada anak lah, kami ni dah menyesal lah, dan macam-macam lagi kan. Jadi dalam ayat ni, ayat 106 ni, dia keadaan dia tu sama kan. Mereka kata ghalabat alaina syiqwatuna. Jadi kami dah menyesal lah kat sini. Wa kunna qauman dhalin. Dulu memanglah kami sesat. Jadi mereka ni mengakulah pada hari akhirat tu, mereka akhirnya mengaku bahawa mereka ni dulunya adalah sesat di atas dunia ni. Tapi adakah pengakuan mereka tu diterima oleh Allah Taala? Jadi kalau di hari akhir, di atas dunia ni mungkin hakim tu dia buat muka-muka sedih sikit kan tak? Jadi hakim tu pun terimalah mereka ni. Hakim kata okeylah, denda daripada 5,000 jadi 2,000 ke, dan macam kan. Mereka bagi alasan macam-macam lah kenapa mereka ni lintas negeri ke, langgar PKP ke, dan sebagainya kan. Jadi atas di hari akhirat ni Allah Taala kata apa? Allah Ta'ala akan kata nanti, kita akan tengok nanti kan, dalam ayat 108 109 jadi kita tengok dulu ni apa lagi kata mereka. Mereka kata kami ni ghalabat alaina syiqwatuna. Kemudian mereka kata lagi rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Jadi mereka kata wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, iaitu daripada neraka ni. Jadi mereka bila dah masuk ke neraka, mereka minta lah keluar lah, maknanya tak nak lah kan, tak nak kena denda, tak nak kena kenapa lah kan kalau atas dunia ni. Jadi mereka janji siap tu lagi tu, fa in udna fa inna zalimun. Mereka nak balik semula ke dunia. Kenapa mereka tak nak keluar dan juga masuk syurga je? Sebab mereka tahu kan bahawa orang masuk syurga ni ialah orang yang beramal soleh saja kan, orang yang amalan. Sebab itulah mereka ni nak balik semula ke dunia, nak balik ke dunia. Udna, jadi mereka mengakulah fa inna zalimun, kami memang orang jahat dah, orang yang zalim. Yang tadi kami ni orang dal, orang sesat. Sekarang ni kami ni orang zalim, mengaku lagi kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata qala khsa'u fiha. Ikhsa'u ni kan tinggallah kalian hina. Ikhsa'u ni dalam ayat ni dia kata qala ikhsa'u fiha, berkata Allah kepada mereka, ataupun dalam satu qiraat lain dia kata kul. Yang dibaca dengan kul kat sini. Kul ikhsa'u fiha. Kul maknanya Allah Ta'ala menyuruh malaikat yang menjaga mereka tu supaya berkata kepada mereka ikhsa'u fiha. Ikhsa'u ni ialah duduklah kamu situ. Sebenarnya perkataan ni perkataan yang digunakan untuk az-zajru dipanggil dalam bahasa Arab. Ikhsa'u ni seperti orang nak hambat binatang kan. Kalau nak hambat lembu ke, kan orang macam bertempik, hui macam tu kan. Itu ikhsa'u. Kalau nak kata kepada kambing ke, nak alau kambing ke, dia itu ikhsa'u. Jadi begitulah juga Allah Ta'ala guna kat sini perkataan qala ikhsa'u fiha, dudukmu situ, jangan pergi mana-mana, gitu kan. Wala tukallimun, bahkan dia kata jangan duk cakaplah, jangan bercakap banyak kat situ kan. Jadi makna kat sini ialah hinalah, penggunaan perkataan ni adalah perkataan yang menghinakan mereka. Wala tukallimun, dan Allah Ta'ala kata jangan duduk bercakaplah. Cakap apa? Cakap untuk minta kurangkan itu dan inilah kan semasa di akhirat nanti. Jadi kalau nak Allah Ta'ala gambarkan semua ni adalah supaya orang-orang kafir ni tahu kan bahawa sebenarnya orang-orang yang tak menolak Islam ni tahu bahawa sebenarnya kalau mereka ni nak, mereka sedar kan, sebab ayat ni ayat dalam dunia. Ayat ni kan ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, kepada manusia ni atas dunia. Jadi kalau nanti di hari akhirat, jangan duk minta lagi lah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bagi kan ayat 109 ni ialah dia katakan, nak ceritakan Allah Taala nak cerita sebab sebab apa kan, sebab kenapa yang mereka ni diseksa kan, kenapa dimasukkan dalam neraka, kenapa mereka ni tak dilayan, mereka tak benarkan bercakap lagi dan sebagainya, ialah kerana Allah Taala sebutkan ayat 109 ni, iaitu masa atas dunia dulu ada satu kumpulan, Allah Ta'ala kata daripada hamba-hambaku, mereka ni berkata macam ni. Berkata apa?
Rabbana amanna. Mereka telah beriman. Bukan macam kamu ni tak nak beriman, sekarang baru rasa nak beriman. Tapi Allah Ta'ala kata masa dunia dulu ada satu kumpulan. Jadi disebutkan kat sini ialah makna fariqun min ibadi ni maknanya satu kumpulan kecil saja daripada umat, daripada hamba-Ku yang berkata kami beriman. Maknanya bukan macam kau, dulu ada orang beriman. Kemudian mereka ni berkata lagi faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi ini boleh kita jadikan sebagai doa lah kan, kalau kita nak berdoa kan, kita kata apa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Tapi apabila ada satu kumpulan berkata macam tu, apa yang kamu buat? Allah Ta'ala menyanggah lagi mereka kan, duduk bersembang lagi dengan mereka, duduk berkata lagi pada mereka, apabila ada orang daripada hamba-Ku yang buat macam tu, kamu kata apa pada mereka? Fattakhastumuhum sikhriyan. Kamu buat main-main pula pada mereka. Maknanya kamu buat main-main lah kepada pendakwah, kepada apa semua tu. Hatta ansakum zikri. Sehingga kamu ni lupa untuk mengingati aku. Jadi dalam tafsir kata sehingga kerana sibuk sangat nak menolak dakwah, kerana sibuk sangat nak tolak Islam, kerana sibuk sangat nak mempermain-mainkan orang-orang yang mengajak kepada Islam ni, sehingga kamu lupa bahawa peringatanku apa, iaitu inilah yang Allah Ta'ala sedang peringatkan mereka ni, bahawa kalau kamu buat macam ni, kamu akan masukkan dalam neraka, kamu akan dibalas. Jadi kamu lupa benda tu semua. Ansakum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Dan kamu duk ketawa pula, duk suka-suka pula kepada orang yang mengajak kepada Islam tu. Inni jazaituhumul yaum bima sabaru. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang-orang tadi tu, orang yang kamu duk main-main, orang kamu duk suka-suka tu, kamu tu Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala balas kepada mereka pada hari ini dengan apa yang bima sabaru. Jadi sebut sini kan, perkataan bima sabaru tu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pentingnya, iaitu antara sifat orang-orang da'i tu, orang yang berdakwah kepada Islam tu, ialah mereka ni bersabar kan. Jadi maknanya bila bersabar ni maknanya ada kesusahan. Kalau tak susah, maknanya tak sabar kan. Jadi bila ada susah barulah mereka ni sabar. Jadi kerana sabar itulah maka mereka ni dapat pahala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sini kan, Allah Ta'ala kata aku balas mereka tu pada hari ini sebab mereka tu sabar. Annahum humul faizun. Mereka telah orang yang faiz, orang yang berjaya. Jadi orang berjaya ni bukan boleh masuk universiti ke, masuk SPM bagus ke kan, periksa bagus, bukan. Tapi mereka itu ialah orang yang sabar dalam dakwah mereka. Kemudian tu qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kemudian Allah Ta'ala bercakap lagi, meriwayatkan lagi, bercerita lagi cerita Allah Ta'ala ni dengan mereka pada hari akhirat tu, dengan orang kafir tu, orang-orang yang tak beriman tu, orang yang tak nak terima Islam tu. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tanya lagi mereka. Tapi tanya ni bukan makna tanya tu tak tahu. Allah tanya apa? Kam labistum. Kamu duduk berapa lama? Allah Ta'ala tanya tu sebab apa? Nak supaya mereka ni berfikir. Dulu, sekarang ni kamu nak balik semula ke dunia. Tapi dulu kamu duduk di dunia berapa lama dah? Fil ardi adada sinin. Berapa tahun? Macam berapa tahun? Macam lama sangat lah kan? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Jadi mereka pun jawab, kata kami duduk sehari je, kami duduk ataupun separuh hari. Jadi bengong situ kan. Jadi ulama tafsir kata kat sini, mereka ni macam keliru kan tak? Keliru apa? Rasa macam sehari ke separuh hari macam tu, macam pening. Jadi fas'alil adin. Jadi Allah Ta'ala kata, tanyalah, cuba tanya tu adin. Adin tu apa? Iaitu malaikat-malaikat yang menghitung amalan tu. Maknanya kan yang kira tu, itu adin. Adda tu kira. Jadi adin tu ialah tanyalah orang yang mengira tu. Mengira itu malaikat lah. Jadi nampak kat sini jawapan mereka tu, orang kafir tu, mereka kata mereka duduk sehari je. Maknanya nampak kan, atas dunia ni macam lama sangat kan, bertahun-tahun, tapi barulah mereka rasa bahawa dibandingkan dengan akhirat tu, rasa macam sehari ataupun separuh hari saja. Qala illa bistum illa qalilan. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu memang tak duduk melainkan sedikit saja. Sedikit tu sekejap je. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu betul-betul. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jadi ayat ni ialah ayat dalam mak surah kan tak yang selalu dibaca lah. Mak surah kubra bukan mak surah sughra. Disebut sini ialah Allah Ta'ala pun katalah kepada mereka, kamu ingat kami ciptakan kamu ni abatha. Abatha ni main-main lah. Tak ada sebab
Sia-sia ke? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi ayat ni nak ceritakan bahawa dikaitkanlah dengan yang kita baca pasal kisah Nabi Adam tu kan. Kisah Nabi Adam tu Allah Ta'ala kata, kami nak cipta atas dunia ni, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat kan, atas dunia ni khalifah. Jadi maknanya kita atas dunia ni ada kerja kan. Jadi sebab itulah bukannya abasa. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian mereka ingat kamu ni tak dikembalikan. Makna tak dikembalikan makna tak dikira, tak di hitung semua benda tu yang kamu buat tu. Tak, semua benda tu akan ditulis. Fata'alallahul malikul haq. Allah Ta'ala Maha tinggi daripada segala itu kan. Dia tu adalah malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Kemudian ayat 117 tu Allah Ta'ala kata, ayat sebelum akhir kan, Allah Ta'ala kata, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa-siapa yang menyeru ataupun menyembah kat sini, yad'u tu menyerah, menyeru, mengajak kan. Yad'u ma'allah ilahan akhar. Dia mengajak. Dan ikut dalam ayat ni kan, ilahan akhar, Tuhan lain bersama-sama dengan Allah. Makna sini kalau ikutnya dia tidak menafikan Allah kan. Tapi di samping ini dibuat oleh orang kafir lah kan, orang Mekah kan. Orang Mekah pada masa tu Allah pun Tuhan juga, yang lain pun Tuhan juga. Itu nama dia syirik kan. Jadi syirik itu adalah tidak diterima tidak diterima. Maknanya kalaulah menyembah lain daripada Allah lagilah teruk. Tapi apa yang sekarang ni apa yang berlaku pada orang kafir lah pada hari ni kan tak? Mereka kata ni kalau bukan etis lah. Kalau etis tu langsung tak ada Tuhan kan. Kalau komunis langsung tak ada Tuhan. Ni orang-orang yang menyembah kan, yang lain tu. Seperti kata Kristian ke, seperti Yahudi ke, seperti Hindu ke, seperti apa-apalah kan, agama-agama yang bukan Islam ni. Mereka ni yad'u ma'allah ilahan akhar. Mereka kadang-kadang tu ada juga terima Allah, tapi mereka mensyirikkan dengan cara-cara, dengan benda-benda yang lain. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menyeru selain daripada Allah ni sebenarnya la burhana lahu bihi. Kalau ikut terjemahan tu, kadang-kadang ada keliru sikit kat sini. Iaitu dia kata apa? Dan siapa yang, ayat 117 dan siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, padahal tiada ada satu bukti pun baginya tentang itu. Dan setengah terjemahan dia kata, kalau siapa-siapa yang sembah selain daripada Allah, kalau dia ada bukti, bukan makna sini kalau tak ada bukti, itu nama dia dalam bahasa Arab dia kata mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ataupun yang berlainan daripada mantuk, iaitu Allah Ta'ala sebut sini, kalau tak ada kalau kamu sembah yang tak ada bukti, macam mana apa yang kamu sembah sebenarnya tak ada bukti. Bukan maknanya kalau ada bukti itu boleh sembah, bukan. Itu kan. Jadi kat sini dipanggil ialah bayanul waqi', dia kata dalam bahasa Arabnya. Bayanul waqi' itu nak menceritakan apa yang sedang berlaku. Bayanul waqi', penjelasan kepada apa yang realiti sedang berlaku, iaitu orang yang sembah selain daripada Allah ni sebenarnya tidak ada burhan, tidak ada tanda, tak ada bukti bahawa apa yang mereka sembah ni sebenarnya adalah Tuhan. Jadi fa innama hisabuhu inda rabbih, Allah Ta'ala kata hisabnya, balasannya sesungguhnya adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, orang kafir tak akan berjaya. Kemudian ayat yang terakhir, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sekali lagi lah Allah Ta'ala ajar kita satu doa kan. Jadi katakanlah, wahai Tuhanku, ampunlah aku, irham aku, kasihi aku, kamu adalah orang-orang yang kamu adalah yang maha pemberi pengasihani, pemberi nikmat, pemberi rahmat, yang khairur rahimin, sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi alhamdulillah kita habis pada pagi ini surah Al-Mu'minun, dan insya-Allah pada kali akan datang kita akan sambung pula insya-Allah surah muka surat 350 surah An-Nur insya-Allah. Itu saja, setakat itu saja pada kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.